Yang bermaksud, apabila sujud seorang hamba, akan sujud bersamanya 7 anggota. Sajada ma'ahu sab'atu arab. 7 anggota kena sujud. Apa dia 7 anggota? Jangan korang, jangan lebih. Masa sujud hanya 7 anggota sahaja yang terlibat dengan perbuatan sujud. Yang pertama sekali Nabi kata jabhatahu, dahi. Ijma' ulama' kata dahi jangan tutup masa sujud. Dia lelaki dan perempuan. Tolong kakak-kakak ya. Makcik-makcik sana. Kadang-kadang dahi tak nampak langsung. Nampak kenin ya. Ya. Tolong buka dahi sikit masa sujud. Tolong tengok jiran-jiran kita tu. Ini saya pakai kain telekong hampir tak nampak kenin. Ni kalau sujud macam mana ni? Ya. Tolong khabar dahi sikit. Tolong khabar dahi sikit. Ada tak? Nak semayang, sebelum semayang pastikan ada dahi. Siapa tutup dahi tak sah semayang. Habis kita. Saya cakap banyak. Pertama sekali dahi. Tolong buka dahi. Jangan tutup dengan ekor serban ke, dengan rambut ke, dengan kain telekong ke, tak kira. Jangan tutup dahi. Ijma' ulama' semua mazhab. Tolong buka dahi. Kalau pakai songkok macam style Tun Daim Jainuddin, ini style dia. Masa dia pakai biasalah. Kalau semayang dia buka. Tapi kalau semayang macam ni, Islam. Dan saya pernah nampak seorang lelaki semayang, dia junam kepalanya, dia pacak kepala sujud. La ilaha illallah. Bila pacak kepala, dahi tak kena. Ini dahi. Tolong ya, tolong buka dahi masa sujud. Yang lelaki perempuan sama. Yang kedua, 2 tapak tangan. 2 tapak tangan. Ini sujud dengan siku-siku. Sekali berapa nak bilang tu? Saya pernah nampak ada orang sujud dengan siku-siku sujud letak semua. Nak bilang berapa tu? Nak bilang berapa? Sini tapak tangan, ni lengan, ni siku. Dah berapa dah? Sebelah 3, 2 belah 6. Nabi dah semua 7 saja. Jaga sikit. 2 tapak tangan. Ini tengah sujud pakai penumbuk. La ilaha illallah. Pakai penumbuk sujudnya. Ada orang pakai penumbuk sujud. Samsing sungguh. Dan yang ketiga, 2 lutut. Tak ada masalah. 2 lutut tak ada masalah. Akhir sekali, dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 lagi, Nabi kata, wa qadamahu, 2 tapak kaki. Oh, ini masalah. Ini masalah besar, masalah besar. Wa qadamahu, qadam, tapak kaki. Macam mana tapak kaki nak sujud? Macam mana tapak kaki nak sujud? Kalau tuan-tuan nak tahu, nak lebih jelas, tuan-tuan pergi kutub khanah, cari mana-mana librari, cari satu kitab fiqh yang termoden, satu kitab fiqh yang terbaru, yang terbesar, yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Telah diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, berpuluh-puluh jilid. Ambil jilid pertama. Ambil jilid pertama, buka bab sujud. Apa kata penulisnya? Syekh Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili kata, yang dimaksudkan dengan tapak kaki ialah perut jejari kaki. Itu yang ditulis dalam terjemahan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Perut jejari kaki. Kelima-lima jari kaki ini tertekan kuat-kuat, pastilah sebahagian tapak kaki akan kena tempat sujud. Itu kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab dia. Jadi kalau begitu, masa kita sujud, kena lipat kaki kuat-kuat. Semua anak jari kita lipat, sekira-kira orang belakang tak nampak jari kaki kita. Itu kata Syekh Wahbah Zuhaili.
Tapi tadi saya masuk tadi, saya semayang belakang sana, saya perhati orang depan semayang. Semua tak betul. Ada yang pacak kaki, ada yang kena sikit dia kaki, ada ibu jari kena sikit saja, ada yang lurus kaki pun ada. Ini dalam semayang tadi, saya nampak tadi. Maka Syekh Wahbah Zuhaili kata, dalam kitab dia sila rujuk, siapa semayang hanya menegakkan kaki, meluruskan kaki, ibu jari saja kena sikit, maka sujudnya tidak sempurna. Bila sujud tidak sempurna, satu rukun sudah rusak. Rukun sujud. Bila rukun rusak, semayangnya tak sah, habis. Habis. Sempurnakah semayang kita? Kalau semayang kita semua dah rusak, habis. Kita baca ayat Quran. Allah sebut dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang. Sembahyang. Jadi masuk neraka inilah. Sembahyang tak berhenti, sampai masuk neraka. Bukan saya kata, Allah yang kata. Fawailul, neraka wail. Ada seorang ulama tafsir kata, celaka besarlah. Bagi siapa? Lil musallin, bagi orang-orang yang sembahyang. Pasal apa? Allazina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mengenai sembahyang mereka lalai. Tak ambil kisah, buat ikut suka. Kita tegur saudara, sembahyang tu tak betul. Alah ustaz, yang penting saya buat ustaz, tak ada tinggal ustaz. Dia jawab. Tegur saudara, sembahyang saudara tak betul. Alah ustaz, yang penting saya buat, tak tertinggal tadi. Saya kata kalau tak nak tinggal, tak betul buat apa? Tak, yang penting saya buat tadi. Inilah tuan-tuan. Sempurnakah sembahyang kita? Balik ke rumah, tuan-tuan sujud, panggil bini, panggil anak-anak, tolong tengok jari abah nampak tak? Anak berkata, loh, jari 10-10 nampak tu. Itu dia, kata Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau tuan-tuan, saya perhati tadi tengok, ramai. Bila semaya dia sujud, dia letak sikit, kata kaki. Ibu jari yang kena sikit aja. Kadang-kadang, ada yang selang kaki pun ada. Yang selang kaki sujud. La ilaha illallah. Maka semua ini dianggap salat yang tidak sempurna. Bila salat tak sempurna, zero sembahyang. Bila zero sembahyang kita, amalan-amalan yang lain out, habis. Pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, man taraka salat al-asr muta'ammidan faqad habita amaluh. Barang siapa meninggalkan satu solat asar, tinggal satu saja, habis, terhapuslah semua pahala-pahala amalan yang lain. Satu. Kalau semua sembahyang tak sah, apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada kita? Tak ada, tuan. Balik menghadap Allah, zero. Itulah katakan, sempurnakah salat